Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Putera Monaco, Putera Albert II berkenan melawat dua pusat konservasi haiwan yang terletak di Lancang Temerloh, Pahang. Sultan Abdullah dan Putera Albert II melawat Pusat Konservasi Harimau Melaya MTCC yang mula beroperasi sejak Februari 2022 kini menempatkan 5 ekor harimau Melaya. Seri Paduka dan Putera Albert II seterusnya menuju ke Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah PKGKG dengan lawatan bermula di Galeri Warisan Rizab Hidupan Liar Tengku Hasanal. 26 hutan simpanan kekal diisytihar Hutan Warisan Diraja Selangor. Sultan Selangor berkenan mengisytiharkan kawasan berkeluasan 108,000 hektar di sepanjang jajaran Central Forest Pine dari Hulu Langat hingga Hulu Selangor. Kepelbagaian hutan itu mencakupi aspek konservasi, penyelidikan, pendidikan, rekreasi termasuk ekopelancongan. Inisiatif jalan baru yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Sadau Baru, Thailand dijangka direalisasikan dalam masa terdekat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, menerusi jajaran baru itu, keselesaan dan keselamatan pengguna dapat ditingkatkan. Malaysia dan Thailand telah bersetuju secara dasar berhubung mereka bentuk jajaran dan isu teknikal berkaitan. Satu platform khas dalam talian akan diperkenal KPDN. Ia untuk rakyat mengemukakan pandangan berkaitan agenda penyelarasan semula subsidi bersasar. Pemangku menteri yang menyatakan kerjasama semua pihak amat diperlukan dalam menyelesaikan isu kos sara hidup ketika ini. Kerajaan sedang mengkaji untuk bekerjasama dengan GLC, GLIC dan ahli akademik bagi pembinaan keupayaan dalam bidang keselamatan cyber. Menteri KKD berkata, selain mempertingkat kesedaran keselamatan cyber, kumpulan bakat teknologi mahir dengan kepakaran lanjutan dan keupayaan teknikal juga perlu dipupuk. Ia meliputi penggunaan teknologi pengkomputeran awan dan AI. Prestasi semasa kontraktor binaan akan dipantau Pusat Pembangunan Pembinaan Johor JCCD supaya projek berjalan lancar dan menepati kriteria. Esko Negeri Johor Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, JCCD juga diberi kuasa untuk tamatkan pendaftaran syarikat kontraktor sekiranya melanggar syarat kerja. Syarikat kontraktor yang dikenakan tindakan itu tidak boleh lagi menerima sebarang tawaran kerja oleh Kerajaan Johor. 5 ahli baru Jawatankuasa Khas mengenai rasuah JKMR baru menerima surat cara pelantikan berkuat kuasa selama 3 tahun bermula 9 Oktober lalu hingga 8 Oktober 2026. 5 ahli baru berkenaan adalah Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah, Batang Lupar Muhammad Syafizan Kepli, Tawau Lo Sufui dan Bentong Yang Safura Othman. Jawatankuasa itu berperanan menasihati Perdana Menteri mengenai pelbagai aspek berhubung masalah rasuah dalam negara dan memeriksa laporan tahunan SPRM. Pusat Pemindahan Kekal Bencana bakal diwujudkan segera dengan projek rintis dimulakan di 9 negeri. Ia membabitkan kos siling RM5 juta bagi setiap pusat selain bakal menjadi tempat kemudahan perlindungan penduduk terjejas yang lebih baik berbanding PPS. Seorang kanak-kanak mati lemas di sebuah tali air di Kampung Derdap, Kota Baru, Kelantan. Bangsa Muhammad Rifki Ashraf Muhammad Ridwan berusia 9 tahun dikatakan mandi berseorangan di tali air tersebut. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Tumbuh, Yazulia Yahya berkata, bangsa disahkan meninggal dunia oleh kaki tangan kesihatan.
100 kes keracunan disebabkan rokok elektronik atau vape direkodkan. 69 daripadanya melibatkan kanak-kanak. Situasi itu jelas Timbalan Menteri Kesihatan membimbangkan. Justru KKM sedang mempercepat pembentangan RUU kawalan produk merokok demi kesihatan awam bagi mengawal penjualan khususnya kepada kanak-kanak. 27,000 jawatan polis bantuan diluluskan daripada 60,000 kekosongan penjawatan yang perlu diisi agensi atau syarikat yang memohon setakat ini. Sekaligus bermakna jumlah penjawatan yang diluluskan tidak mencapai 50%. Justru pengarah JPJKK Bukit Aman bakal mengadakan pertemuan dengan agensi dan syarikat berkaitan bagi membincangkan isu penjawatan terbabit yang gagal dipenuhi. Perbadanan Labuan tidak akan melanjutkan tempoh perbaharui lesen perniagaan bagi tahun 2024. Justru para peniaga diingatkan untuk membaharui lesen perniagaan masing-masing sebelum 31 Disember ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengenakan kompaun kepada peniaga yang berniaga tanpa lesen. 45 unit peranti defibrillator luaran automatik AED bakal dipasang oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP pada masa akan datang. Ini bertujuan bagi membantu mangsa serangan jantung. Sehingga kini terdapat 168 AED telah dipasang oleh JKNPP. Peranti berkenaan dapat menganalisis denyutan jantung serta memberi panduan kepada penyelamat mangsa. Tiada persefahaman, pasangan curang dan campur tangan mentua itu antara punca utama berlaku perceraian di kalangan pasangan muda di negara ini. Pengerusi LPPKN mendedahkan kebanyakan pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga ini berkahwin antara 5 hingga 10 tahun. Pihaknya sedia membantu dari segi khidmat kaunseling kepada pasangan terlibat. 51 kes cubaan menyelundup masuk 413 parti ke negara ini berjaya dipatahkan. Ia menerusi penguatkuasaan maritim Malaysia dari Januari hingga minggu lalu. Latihan berbentuk operasi di laut turut dilaksana bagi mengukur kesiapsiagaan dan keupayaan aset. Antaranya eksersis maritim Perkasa Barat bermula Ahad lalu di Kelang dan berakhir di Langkawi pada 3 Disember. Malaysia catat perolehan ekspor sektor agri-komoditi berjumlah 117 bilion ringgit setakat 30 September lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Faridah Yusof berkata, prestasi menggalakkan itu dicapai walaupun negara berdepan pelbagai cabaran di persada dunia disebabkan pergolakan geopolitik serta ekonomi tidak menentu. Dasar gaji progresif akan mula dilaksana menerusi projek rintis pada Jun tahun depan. Ia melibatkan 1,000 syarikat yang memenuhi syarat kelayakan dengan pekerja bergaji antara RM1,500 dan RM4,999. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, pemilihan syarikat akan dibuat secara telus berdasarkan prinsip kesaksamaan, tahap keperluan sektor dan sokongan dasar. Hampir 260,000 unit rumah mampu milik baru berjaya disiapkan setakat ini. Jumlah itu melepasi 50% daripada sasaran menerusi RM ke-12 untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik menjelang tahun 2025. Jelas Menteri KPKT, komitmen itu bagi memastikan semua rakyat berkeupayaan memiliki rumah berkualiti. 1.2 trilion ringgit jumlah pelaburan diperlukan untuk menjayakan semakan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR menjelang tahun 2050. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmini Ahmad berkata 445 bilion dikhususkan untuk bidang tenaga boleh baru. Kesemua program NETR masih di peringkat perancangan dan sedang dimuktamadkan sebelum pemegang taruh dapat memeterai perjanjian. 90% pembiayaan swasta diperlukan bertujuan mempercepat pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP 2030. Pembiayaan diperoleh menerusi pelbagai sumber kewangan seperti equity, pasaran modal serta institusi kewangan tempatan dan antarabangsa. Credit Guarantee Corporation CGC juga memainkan peranan penting dalam ekosistem ini dengan menawarkan jaminan kredit.
Melaka akan membuka ladang benih padi tahun depan membabitkan peruntukan RM300,000. Usaha itu bagi meningkatkan nisbah kadar kepenggunaan SSR kepada 19% dalam tempoh 2 tahun. Menurut Esko Melaka ketika ini, SSR bagi penghasilan padi di Melaka hanya 9.8% tahun, memandangkannya bukan di bawah kawasan jelapang padi negara. Pertambahan operasi 2 syarikat penerbangan global di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang tanda pemulihan berterusan aktiviti pelancongan. Menurut MAHB, Qatar Airways menyambung semula laluan Doha Phuket Pulau Pinang Oktober lalu, manakala Thai Airways International memulakan kemunculan sulung dengan perkhidmatan harian ke Bangkok. Operasi domestik merekodkan 6.8 juta pergerakan penumpang pada Oktober 2023. Lebih 50,000 rakyat Perlis menerima manfaat hasil pelaksanaan jualan agro madani di negeri berkenaan. Ini menerusi 156 program jualan yang dilaksanakan di beberapa lokasi termasuk Pejabat Fama Negeri dan masjid terpilih seluruh Perlis. Menurut Timbalan Pengarah Fama Negeri, pelaksanaan jualan agro madani merekodkan nilai keseluruhan jualan mencecah RM870,607. 33.61% atau 230,436 tan metrik buah-buahan berfokus seperti betik dan pisang menjadi sasaran kerajaan Johor untuk ditingkatkan produktivitinya pada tahun 2027. Sasaran peningkatan turut melibatkan sayur-sayuran berfokus seperti cili dan halia. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk mengeksport tanaman berpotensi ke negara jiran. Misi penghantaran bantuan kemanusiaan ketiga ke Gaza dijangka dilaksana pada 17 Disember. Kali ini jelas Timbalan Menteri Luar Negeri melibatkan 60 tan barangan keperluan asas terutama barangan perubatan. Pada misi pertama dan kedua, sejumlah 36 tan barangan keperluan selesai dihantar. Gencatan senjata dilanjutkan selama 2 hari sekaligus memudahkan bantuan kemanusiaan di semua kawasan terjejas. Perkara itu disahkan pegawai pengantara Qatar ketika tempoh 4 hari yang dipersetujui sebelum ini hampir tamat semalam. Perkembangan positif ini turut meningkatkan keyakinan lebih ramai tahanan Palestin dan tebusan Israel akan dibebaskan. Sejak Jumaat lalu, 69 orang sudah dibebaskan. Kementerian Kesihatan di Gaza berjaya membuka semula jabatan dialisis di Hospital Al-Shifa walaupun kemudahan itu rosak teruk akibat serbuan tentera Israel. Kementerian itu menggesa pesakit dialisis di Bandaraya Gaza dan kawasan di utara untuk mendapatkan rawatan di hospital tersebut. Tentera Israel berundur dari Hospital Al-Shifa pada 24 November selepas menawan kompleks perubatan itu selama 10 hari. Bayi pramatang yang dipindahkan dari Gaza pada 22 November lalu sedang dirawat di Hospital Arish, Mesir. Beberapa bayi yang dipindahkan dari Hospital Al-Shifa di Gaza telah menerima rawatan di Arish dan dipindahkan ke unit lain. Pengurus hospital itu, Ahmed Mansur, berkata pihaknya sedang bersiap sedia untuk menerima lebih banyak kes dari Gaza. Indonesia memulakan kempen Presiden 2024 yang menyaksikan 3 calon bakal bersaing. Penyandang Presiden Jokowi tidak bertanding semula setelah tempoh perkhidmatan 2 penggalnya berakhir. 3 calon untuk pemilihan Presiden pada 14 Februari ini adalah bekas Jeneral Tentera Prabowo Subianto, bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Demi menyelamatkan 41 pekerja yang terperangkap sejak 16 hari lalu, jurutera tentera India bersedia menggali runtuhan terowong di Uttarakhand menggunakan teknik perlumbungan lubang tikus. Ia dengan cara menghantar sekumpulan pekerja untuk menggali lubang sempit bagi mencapai lapisan paling dalam pada runtuhan terowong. Bagaimanapun, kaedah itu sangat berbahaya. Christopher Luxon secara rasmi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri New Zealand yang ke-42. Pemimpin itu mengetuai gabungan 3 parti, National Party, Parti New Zealand First dan Parti AK New Zealand.
Baik, ini perkembangan baru yang kami terima berkenaan dengan bangunan runtuh. 3 mangsa maut manakala 2 lagi parah dalam insiden runtuhan bangunan logistik yang masih dalam pembinaan di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Mohamed Usuf Jan Mohamad berkata 4 lagi mangsa dikuatiri masih tertimbus. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.